Jadi cerita Mahathir ni tak habis lagi. Sebab kalau tonton siapa yang tengok cerita tu, ada satu watak tau, Fadil Noor. Okey. Dia ada 3 watak yang bersama dengan Anwar Ibrahim dalam ABIM. Banyak sebenarnya watak termasuk Allah Zahid. Tapi satunya arwah Fadil Noor, Hadi Awang, kemudian Anwar Ibrahim sendiri. Nah, Fadil Noor sendiri kata dia masa Anwar Ibrahim nak masuk dalam UMNO tu, dia kata sebab dia orang semua masuk PAS. Arwah Fadil Noor masuk PAS dan sebagainya kan. Hadi Awang masuk PAS. Kan? Kemudian arwah Fadil Noor tanya, berhati-hati, dia kata, kerana engkau akan dikhianati. Dalam cerita tu dia sebut. And that's what happened to him. Itu yang berlaku kepada beliau. In fact, kemasukan Anwar ke dalam PAS tu, ke dalam UMNO tu pun sebenarnya jadi satu polemik yang amat besar lah di dalam PAS itu sendiri sebenarnya, di dalam ABIM itu sendiri. Terima kasih Rumi. Baik. Dan membawa saya kepada cerita tentang kes perbicaraan fitnah Anwar ke atas Muhyiddin Yassin pada 2024, Ogos 24. Baik. Kita baca. Tak ramai yang tahu cerita ni bahawa Anwar saman Muhyiddin Yassin. Saman fitnah Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke atas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah ditetapkan selama 9 hari bermula Ogos tahun depan. Peguamnya Sangkar Nair hari ini mengesahkan bahawa Mahkamah Tinggi menetapkan tarikh perbicaraan 5 hingga 7 Ogos, 12 hingga 14 Ogos sehingga 26 hingga 28 Ogos pada 2024. Peguam itu menambah bahawa Mahkamah Sivil juga telah mengarahkan semua pihak memfailkan sebarang permohonan interlokutori menjelang 15 Jun tahun ini, dan perkara itu akan ditetapkan untuk pengurusan kes selewat-lewatnya pada 21 Jun tahun ini. Sangkar berkata setelah pengurusan kes tindakan sivil itu di hadapan Kehakiman Rosmawar. Muhyiddin diwakili peguam Chetan Jetwani dan Ivy Shu. Peguam Jaden Puwai pula turut mewakili Anwar. Pada 20 Disember lalu, Anwar memfailkan saman fitnah terhadap PN berhubung dakwaan kononnya dia menerima 15 juta atas khidmatnya sebagai penasihat ekonomi Selangor. Pelatih mendakwa defendant memfitnahnya melalui kenyataan dikatakan dibuat semasa ceramah PN pada 5 Disember tahun lepas. Dalam pernyataan pembelaan difailkan tahun lalu, Muhyiddin antara lain mendakwa Anwar sebagai Perdana Menteri tidak seharusnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah semasa ucapan politik. Dalam jawapan yang difailkan terhadap pembelaan, Muhyiddin membalas bahawa defendant sepatutnya tahu lebih baik daripada membakar sentimen pengundi dengan kenyataan didakwa berniat jahat dan berunsur fitnah. Baik. Pada ceramah PN yang lepas, Muhyiddin Yassin dalam ceramah dia mengatakan bahawa Anwar Ibrahim telah mendapat gaji allowance 15 juta. Bila Anwar kata, saya tak dapat allowance pun daripada Kerajaan Negeri Selangor sebagai penasihat ekonomi, saya cuma dibayar RM1 saja. Itu Anwar kata. Gaji Anwar sebagai penasihat ekonomi Selangor adalah RM1 saja. Macam sekarang ni Perdana Menteri tak ada gaji. Jadi dalam ceramah itu Muhyiddin Yassin kata, tak, itu satu penipuan. Anwar cuba nak menipu. Anwar terima gaji 15 juta. Something tak that dia sebut. Jadi Anwar pun saman lah. So dalam pembelaan saman tu, Muhyiddin Yassin kata apa? Takkan tanya pun tak boleh. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, itu pun sendiri mengindikasikan bahawa memang confirm lah Muhyiddin Yassin akan kalah lah. Confirm, lokal-lokal, thank you, Muhyiddin Yassin akan kalah. Kenapa? Dia dalam pernyataan pembelaan sepatutnya dia keluarlah defend. Dia bagilah pembelaan yang mengatakan apa-apa yang berlaku kan. Kenapa dia kata demikian dan sebagainya. Dia kena bagi sama ada justifikasi, sama ada dia kena bagi apa orang kata fair comment kena sesuatu dengannya. Tapi sebaliknya itu adalah tuduhan. Sebaliknya dia jawab apa? Dia kata Muhyiddin Yassin kata tak akan tanya pun tak boleh. Dia kata sepatutnya Perdana Menteri jawablah. Itu bukan pertanyaan, itu tuduhan. Takkan kritik pun tak boleh. Takkan tu pun tersinggung. Macam dia bagi tahu Anwar Ibrahim koyak lah. Itu bukan pertanyaan. Itu tuduhan. Dia ada beza. Sebab itu tuan-tuan, beza di antara bertanya dengan menuduh. Contoh saya kata, menuduh dia kata, Anwar Ibrahim sebenarnya mana dia terima RM1, dia terima 15 juta. Itu menuduh. Itu satu statement of fact di mana anda mengatakan seolah-olah itulah kebenarannya. Jadi bila disaman, anda Muhyiddin Yassin kena bawa ke mahkamah bahawa itu adalah satu kenyataan yang benar. Okey? Bertanya lain. Kami mendapat maklumat sebenarnya bukan RM1 tapi 15 juta. Mohon Datuk Seri sila penjelaskan, benarkah 15 juta? Ataupun benarkah RM1? Itu pertanyaan. Dia different. Pertuduhan dengan pertanyaan tu lain. So dalam kenyataan tersebut, di dalam ucapan beliau di sewaktu kempen PN, itu adalah satu pertuduhan dan bukannya satu pertanyaan. Ini perkara yang
Dia orang kena bezakan. Dan membawa kepada cerita Muhyiddin Yassin ni, tuan-tuan, terima kasih. Dah 2:11 kepada cerita Muhyiddin Yassin ni, menariknya adalah berkenaan dengan KJ. Okay, kenapa saya kata KJ? Anwar Musa dan juga 10 orang yang lain dalam tempoh seminggu ni, saya tak komen dalam tempoh seminggu ni, tapi dalam Anwar Musa dan juga 10 orang yang lain, apa orang kata, mengatakan bahawa mereka menyertai PAS. Anwar Musa di Kelantan menyertai PAS. Dan cerita Anwar Musa ni saya akan bawa ujung nanti. Kenapa benda itu adalah satu benda yang memecahkan PAS sebenarnya. Benda tu memecahkan PAS. Alright, saya bawa ujung nanti. Tapi buat masa ini, KJ bagaimana? Dan ini antara dakwaan. Kenapa saya akan kata bahawa KJ ni susah nak menang, susah bukan KJ, PN susah nak menang di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, PN akan susah menang di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, saya baca. Sekarang Anwar Ibrahim. Kenapa kita nak cerita? Antara yang kata, siapa yang kata air mani terbuang, tuan-tuan, dalam ceramah beliau sewaktu 2018 masa Nik Omar bertanding di Dun Cepaka dalam ceramah. Nik Omar. Siapa yang kata kaki dia, Nik Aziz pernah bermimpi kaki dia terpotong satu. Nik Omar kata kaki itulah Nik Omar. Dia pecahkan dulu keluarga Nik Aziz ni, tidak satukan mereka adik-beradik, tapi kemudian disatukan oleh Anwar Ibrahim. Lepas itu disisihkan Nik Abduh. Dan sekarang ni ada kemungkinan, saya tak menuduh, Nik Abduh dah mula nampak, mungkin dah mula nampak permainan mereka. Dan macam saya tunjuk tadi, semalam Nik Abduh berjumpa dengan Menteri Pendidikan di tempat beliau. Satu orang kata apa, satu pertemuan yang terbuka, satu pertemuan yang sangat menarik. Dengan sangat menarik, sangat membawa pelbagai cerita sebenarnya. Dan untuk menang di Kelantan ni, tuan-tuan, dan Terengganu, saya percaya untuk menang di Terengganu, okay, Terengganu, kita rasa Terengganu ni tolak tepi lah, orang Terengganu berluar. Di Kelantan ni hanya ada keluarga legasi, keluarga Nik Aziz saja yang boleh, orang kata apa, boleh pecahkan PAS, dominasi PAS di Kelantan. Ada kemungkinan Nik Omar berkemungkinan dah boleh bertanding di tiket Pakatan Harapan di Kelantan. Siapa kata tak mustahil Nik Abduh juga boleh bertanding di atas tiket UMNO di Kelantan. Siapa kata tak boleh? Dan membaca kenyataan Nik Abduh terbaru berkenaan dengan isu gambar tersebut, menarik, tuan-tuan. Saya cari Nik Abduh dulu, kenyataan beliau, kenyataan Nik Abduh terkini. Okey, saya saja nak baca supaya tuan-tuan interpretasi sendirilah apa yang beliau cuba sampaikan. Ramai juga mohon penjelasan saya. Saya mohon kemaafan dulu pasal perjumpaan tu lah. Begini, YB Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar dan almarhum ayahanda adalah kawan. Menyambung persahabatan dengan kawan-kawan ayah kita adalah sunnah Rasulullah SAW, termasuk juga dengan keluarga dan rakan-rakan mereka. Kemudian, kebaikan hendaklah dihargai. Kemudian, biarkannya bersambung, tidak putus-putus. Itu pun sunnah baginda. Antara dua insan besar ini ada persamaan dalam perjuangan politik mereka. Ada juga perbezaan. Perbezaan lebih besar. Itu sebab mereka berbeza parti politik. Mereka pernah berselisih. Tetapi persamaan yang ada mampu untuk memanjangkan perselisihan itu. Dengar, persamaan yang ada mampu untuk tidak memanjangkan perselisihan itu. Begitulah saya. Perbezaan kekal. Persamaan mendekatkan. Jalan saya adalah jalan ayahanda saya. Islam adalah penyelesaian. Itulah Universiti Politik Kelantan. Apapun desas-desus itu dan ini, itu debu. Jaga mata anda. Tak sakit pun kabur jadinya. Hehehe. Saya like. Apa yang kita boleh nampak daripada situ, tuan? Apa yang kita boleh faham daripada situ? Dia tak kata menolak, tapi dia juga tidak kata menerima. Kadang-kadang, tuan-tuan, hati yang sakit ni, kan, hati yang sakit ni, bila dah mengetahui perkara-perkara tersebut dibuat kepada beliau, hati yang sakit ni, kadang-kadang prinsip pun kita boleh letak tepi, tu. Okay. Itu saja daripada saya malam ini. InsyaAllah saya sebarkan. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah kita jumpa lagi. Malam esok saya mungkin ada live bersama dengan Razman tadi tu, di Sinar. So boleh pergi ke page Syed Suhadi Murni Official.
Terima kasih 10,500 yang menonton dan 2K yang menonton saya di YouTube, di TikTok. So total yang menonton kita malam ni secara live, insyaAllah Alhamdulillah adalah selama 12,000 orang. Terima kasih saya ucapkan kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih. InsyaAllah kita buat yang sebaik-baik kita. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan diberkati Allah SWT. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan jalan lancar kehidupan dan dipermudahkan urusan-urusan. Ingatlah, kadang-kadang yang buruk itu bukan, Tuhan dah tahu dah. Satu benda yang kita nak tu Tuhan tak bagi, sebab itu yang terbaik untuk kita. Dan satu perkara yang buruk itu sebenarnya berlaku untuk kita atas tujuan untuk nak ibrah, kadang-kadang pengajaran kepada kita, kadang-kadang ujian kepada kita, nak tengok sama ada kita menjadi orang yang benar atau tidak. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Salam.